Okey, sila Yang Amat Gopeng. Ya, ya. 30 minit Yang Amat. Sebelah sini 30 minit. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua kerana memberi You peluang kena jaga saya masa juga Yang Amat. Kalau cakap dia tengok. ya, untuk turut menyokong usul yang dibawa oleh Batu Kajar. Saya rasa ini laporan yang didedahkan baru-baru ini dalam media berkenaan dengan radioaktif aktiviti yang tinggi, yang luar biasa, 0.19 microsievert sejam di tapak kilang Asia Rare Earth dan 2.2 microsievert sejam di tapak pelupusan adalah bersamaan dengan 1.75 microsievert setahun, iaitu 75% lebih tinggi daripada tahap yang dikirakan selamat oleh Lembaga Pelesinan Tenaga Atom, dan ini bersamaan 60 kali buat X-ray chest. Jadi saya nak tanya yang ada di sini, yang berhormat ni, sama ada sesiapa yang sanggup untuk buat chest X-ray 40 kali setahun. Inilah tahap dia. Dan malangnya kita lihat sudah 30 tahun Asia Rare Earth ini bermula operasi 18 tahun, berhenti beroperasi. Kita masih menghadapi masalah untuk uruskan tong sampah yang terbesar di dunia ini. Dan pasti masalah ini tidak akan terhenti hari ini dan tak akan berhenti 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1,000,000 tahun yang akan datang, kerana sisa-sisa radioaktif ini akan berlarutan sehingga bilion tahun. Jadi kita tahu memang radiasi memang merupakan satu ejen yang non-karsinogen, yang benda yang boleh menyebabkan kanser, khususnya leukemia dan masalah-masalah berkenaan dengan bone marrow. Kanser yang lain seperti kanser paru-paru, kanser kulit, kanser thyroid, kanser breast dan kanser stomach cancer. Dan kita tahu dari segi scientific data yang kita ada, setiap milisievert yang kita dedah kepada radiasi bersamaan dengan 60 kes kanser setiap juta pesakit. Jadi ini bersama, sekiranya kita lihat apa yang berlaku di Bukit Merah ini dengan penambahan 0.5 milisievert setahun, ini bermakna untuk lifetime risk untuk seseorang ini adalah 3,150 risk setiap juta penduduk di situ. Dan ini satu angka yang agak signifikan. Kita juga tahu bahawa radiasi juga menyebabkan kecacatan sekiranya ibu yang mengandung terdedah kepada radiasi, dan risiko tersebut adalah sekadar 20 sejuta setiap milisievert yang pendedahan. Dan kita tahu perintis radioaktif Marie Curie, walaupun beliau memang pakar dalam radioaktif, dan akibatnya pendedahan kepada radioaktif beliau mati kerana aplastic anemia, dan satu penyakit yang jelas akibat daripada radiasi. Dan kita juga tahu ada laporan-laporan yang mengatakan sekitar Bukit Merah ada sekurang-kurangnya 3 pekerja yang mengangkut sisa-sisa radioaktif tersebut yang mati awal, dan 8 kes leukemia, dan ada kes kecacatan sejak lahir yang kini sedang memerlu rawatan seumur hidup. Dan malangnya Kementerian Kesihatan setakat ini tidak ada data-data berkenaan dengan kes-kes tersebut. Kita boleh lihat di negara-negara luar, khususnya di Mongolia, di Pauto, di mana memang ada kilang rare earth ini, dan kajian telah menunjukkan bahawa hasil pertanian dan kesihatan menghadapi kerosakan, dan ada
ada penduduk di situ gigi tercabut, rambut putih dan beruban di awal usia tahun 20-an. Dan kajian di Kolej Perubatan Jiangxi di negeri China juga menunjukkan bahawa kanak-kanak di persekitaran rare earth plant tersebut juga menghadapi IQ yang lebih rendah kalau dibanding dengan kanak-kanak yang jauh dari kawasan tersebut. Datuk Yang Pertua, kita tahu mengikut Lembaga Pelesinan Tenaga Atom, memang tapak untuk pelupusan tersebut di Asia Rare Earth di di Bukit Keladang tersebut memang akan boleh tahan 300 tahun dengan kos keseluruhan 300 juta ringgit Malaysia. Dan cuma persoalan saya, kita tahu bahawa sisa-sisa radioaktif itu dengan half-life yang begitu lama, bilion-bilion tahun, tetapi tapak tersebut dijamin 300 tahun. Dan selepas itu, siapakah yang akan menjamin keselamatan penduduk di persekitaran? Jadi, Datuk Yang Pertua, saya turut menyokong cadangan daripada Batu Gajah dalam usaha-usaha kita menjamin keselamatan rakyat di situ dan juga generasi yang akan datang. Saya menyeru supaya Lembaga Pelesinan Tenaga Atom mengkaji secara teliti laporan tersebut dan mengkaji punca kenaikan radioaktif dan mencari penyelesaian. Dan kalau boleh, kerjasamalah dengan NGO yang berkenaan. Yang kedua, saya juga mencadangkan supaya Kementerian Kesihatan membuat kajian yang terperinci berkenaan dengan kecatatan kelahiran, insiden leukemia, insiden kanser di persekitaran kilang dan tapak pelupasan tersebut. Bukan setakat kita nak tahu adakah kenaikan insiden itu betul ke tidak, kita juga memerlukan satu baseline supaya kita boleh memantau apa yang akan berlaku mungkin 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Sama ada kenaikan kanser dan sebagainya. Kerana kita tahu kesan radioaktif ini bukan boleh, tidak ada safe limit untuk radioaktif. Setiap pendedahan ada kesannya. Dan kesan itu adalah kumulatif dan berlarutan selama-lamanya. Dan dengan itu, kita dengan pengalaman yang kita ada di Bukit Merah, saya rasa adalah wajar kita jangan sekali lagi menwujudkan satu lagi tong sampah di Gebeng. Biar kita berhentikan kilang Lynas di Gebeng. Sekian, terima kasih. Ya, kalau Selangor